yang sejarahnya cukup besar, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini yang pergi Mekah ni. Kita di Arafah, di Mina, ini adalah kemudian berkorban di sana itu. Ini ialah mengingati sejarah di mana apabila Nabi Allah Ibrahim diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelih anaknya. Bukan satu kerja yang senang, tidak. Itu kita tahulah ceritanya. Anak, maka dia telah datang untuk mempengaruhi Nabi Allah Ibrahim. Menghasut. Kau tak kesian tengok anak kau tu. Udahlah kau tinggalkan kecil-kecil, dah besar nak kau sembelih pula. Gini. Tak berjaya. Nabi Allah Ibrahim kata tak jadi. Dia pergi pula ke Siti Hajar, maknya. Lepas tu dia pergi pula Ismail. Ismail baling dia dengan batu, itu yang melontar tu. Yang kita pakai sekarang, nanti kita minggu depan kita cakap bab ini. Jadi kita dapat nampak keluarga Nabi Allah Ibrahim berjaya. Yang akhirnya yang disembelih itu digantikan dengan kibas. Digantikan dengan kibas. Kuasa Tuhan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat betapa hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup tinggi, dan kita kena bersabar nunggunya. Kadang-kadang kita tak sabar. Kerja yang kita buat hari ini, kita hendak macam cerita 1001 malam, ditiup dah tahu menjadi, tak boleh. Perkara yang kita buat 30 tahun dulu baru nampak sekarang. 30 tahun baru nampak hasilnya. Kita hantar anak kita universiti, 5 tahun baru kita dapat tengok dia segulung ijazah. Belum tentu menjadi tu. Betul. Hantar ke pejabat, kan macam-macam pula dibuatnya. Ini contoh. Jadi sebab itu kita rasa, saya bimbang sekali. Kita balik kepada pangkal, kita ingat balik musuh kita iblis. Takut dia sedang menunggang kita sekarang ni. Jangan kita dipengaruhi oleh iblis itu, ya. Saya sebut kita. Maksudnya bukan menuding sesiapa. Takut kita semua sedang. Sebab itu para ilmuwan, terutamanya yang ada ilmuwan agama, kita berharap mereka sedar betul benda ni. Peranan ilmuwan agama ialah kebenaran. Membawa kebenaran. Ya, kita ada pemanggil. Dah ada panggilan, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Tak dapat tu. Nampaknya terputus tu. Putus, ya. Satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Okey, dah terputus. Kita nyambung balik. Tadi bila Datuk mengatakan tentang sekarang orang mengerjakan ibadat haji tu. Ibadat haji. Melontar itu. Kadang-kadang banyak orang tidak tahu signifikannya. Itulah dia. Sebenarnya. Boleh Datuk ulaskan sikit. Itu yang kita kata tadi. Sejarah dia ialah sejarah Nabi Allah Ibrahim ini tadilah. Sejarah Nabi Allah Ibrahim. Apabila anaknya Ismail, bila dia dah tak berjaya pergi mempengaruhi Ibrahim, maka dia pergi mempengaruhi ibu Ismail ni, iaitu Siti Hajar. Apa kita engkau senang-senang dekat sini, kata iblis. Lebih kurang begitulah bahasa. Mungkin tak macam saya cakap tu, bahasa ni tentulah bahasa Arab semua kan. Engkau senang-senang duduk sini, engkau tahu suami engkau nak menyembelih anak engkau. Apa kata Siti Hajar? Engkau jangan membohong aku. Engkau jangan membohong aku. Kalau itulah sebenarnya diperlukan untuk kami melahirkan taat kami kepada Allah, jiwa raga kami bagikan, nyawa pun kami bagi. Itu sebut dia gagal mempengaruhi Siti Hajar. Kemudian dia pergi pula mempengaruhi Ismail. Begitu juga. Tapi Ismail ni umur tengah 13 tahun, ada pendapat 7 tahun, ada pendapat 13 tahun. Memang tengah agresif, dibalingnya dengan batu. Dibalingnya dengan batu. Dan inilah yang perlambangan yang kita buat di sana, yang kita membaling 3 hari itu. Membaling, melontar kita sebut. Melontar. Sebab itu, ini adalah suatu apa yang kita sebutkan, suatu, suatu pengajaran kepada umat manusia. Semua orang mesti balik ke pangkal jalan, tahu bahawa kita ada musuh. Nombor wahid, iblis itulah. Itulah musuh kita. Orang macam kita ni semua bukan musuh kita. Dan dia akan jadi musuh kita apabila ini masuk. Iblis ni campur. Iblis ni campur je, menjadi musuh lah. Kalau tidak dia campur, kita ni aman. Kita ni aman damai. Kita ni aman damai. Kalau kita tengok di Palestin itu contoh. Di Palestin itu, ya, kita balik ke Palestin. Berapa ribu tahun dah kita dengar macam ni. Lama benar dah. Sejak saya sekolah tu, Yasir Arafat ni. Begitulah dia. Begitulah. Tapi berapa banyak pula kumpulan-kumpulan di dalam tu. Tengah nak berlawan dengan Israel, dia sesama dia masih lagi tak elok tu. Kita nampak. Dipecah belahkan. Dipecah belahkan.
Tak naklah kita nyebut apa kumpulan-kumpulan Ya. kan. Banyak kumpulan tu. Jadi kumpulan-kumpulan ni dalam keadaan terdesak pun tak boleh bersatu. Jadi kita menghadap Israel itu memanglah kita menyokong macam ni. Tetapi bila balik kepada diri kita, kita kena muhasabah. Kena muhasabah, kenapa kita tak kuat? Kenapa kita tak kuat? Adakah tak kuat ini kerana kita memang tak kuat ataupun tak kuat yang kita create? Ya. Ya tidak? Nampaknya ada pemanggil Datuk di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Muhammad Nordin Yusof daripada Kota Baru, Kelantan. Muhammad Nordin ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Datuk Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Lama Khabar tak ni, jumpa. Din? Bagus ya? Lama tak jumpa. Itulah. Silakan. Ini Datuk, Ya. satu perkara yang kita rasa terharu. Sampaikan. Apabila ulama dalam kerajaan dan ulama pembangkang sama dia bertelingkah pendapat dengan niat untuk mencantumkan rakyat dalam negara ini, satu perkara yang berat. Kerana rakyat kalau sama alim, sama tahu hukum hakam, tak dapat menyelesaikan masalah ini, maka orang bawah yang jahil macam kita, orang bawah lah, bukan macam Datuk lah, macam saya yang jahil, bagaimana nak cantum. Dan satu lagi Datuk, lahir daripada cetusan pendapat yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Saya sangat bersetujulah bila mana dia kata bila lahirnya benih pertikaian di Palestin, maka lahirlah milisya Islam yang disebut sebagai pengganah-pengganah lah. Jadi tak sedap bunyi pengganah Islam tu. Jadi bila di Malaysia lahir juga KMN atas sebagainya, ini juga Yang Amat Berhormat yang kita sayangi Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad harus kaji. Mesti ada sebab musabab. Takkan orang nak buat reformasi, takkan orang nak buat kepelbagaian yang ada sebelum katalah yang dianggap apa yang dianggap lah ni Datuk Zainal kena faham lah. Yang dianggap kezaliman kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang tak puas hati atau sebagai misalnya kita kata ini harus dikaji supaya UMNO dan PAH kalau boleh bercantum. Kalau bercantum tak berkelahi dan tak berbalah, ini senanglah negara menghadapi suatu masalah dengan jiran-jiran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nampaknya semalam ada lagi pemanggil? Assalamualaikum. Ada satu lagi pemanggil tu. Ada ya? Assalamualaikum. Tak ada. Dan semalam Profesor Kenal Datuk Basri Fauzi yang telah mencetuskan idea tentang perpaduan umat Islam ataupun Melayu telah menyatakan sekali lagi hasratnya untuk setiap kawan ataupun untuk bangsa Melayu ni dan beragama Islam untuk